Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya dapat kita bertemu lagi, dapat kita berkumpul lagi dalam rutin harian kita untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan kalam-kalam Allah, untuk kita sama-sama menjinakkan, menjadikan diri kita cinta kepada Al-Quran dengan cara kita mempelajari macam mana cara bacaan yang betul, kaedah-kaedahnya, cara-caranya yang betul macam mana, yang salah macam mana. Semoga Al-Quran ini insya-Allah yang akan menjadi sahabat kita dunia dan akhirat. Al-Quran ini yang akan menjadi pembela kita di dalam kubur nanti, di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadinya saya nak ucapkan selamat datang kepada semua yang join live kita pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan sekalian. Okey, dalam rancangan ataupun program kita Satu Hari Satu Muka Surah Al-Quran, yang mana pada hari ini kita akan
menyambung pengajian kita pada muka surat 537, penghabisan kepada surah Al-Waqi'ah ayat 77 sehingga ayat 96, dan kita akan masuk surah yang baru iaitu surah Al-Hadid ayat 1 sehingga ayat 3. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat semua, seperti biasa sebelum kita mulakan bacaan kita, semoga semuanya dah bersedia, dan jangan lupa juga untuk bantu sharekan live kita pada petang ini. InsyaAllah semoga dapat diperolehi manfaatnya oleh semua orang dekat luar sana. InsyaAllah jangan lupa ajak ibu bapa, ajak anak-anak, ajak ahli keluarga, ajak adik-beradik, ajak kawan-kawan, semua yang kita kenal, untuk sama-sama kita memperbetulkan bacaan Al-Quran kita, untuk kita mencantikkan bacaan Al-Quran kita, dan untuk kita sama-sama dapat manfaatkan keberkatan Al-Quran yang akan sama-sama kita belajar pada petang ini, insya-Allah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberikan salam dan selamat belajar, jangan lupa untuk share. Saya minta satu je, jangan lupa untuk tolong sharekan live ini. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita tak nak buang masa lagi, kita terus mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim. Ayatnya pendek-pendek ayatnya pendek-pendek. Innahu laqur'anun karim. Innahu, nun sabdu dengungkan dengan dua harakat, hukumnya wajibul gunnah. Innahu hu, nampak ada waw kecil selepas huruf ha berbaris depan ni. Ini adalah maksillah qasirah. Maksillah qasirah. Nak baca dengan berapa harakat? Baca dengan dua harakat. Innahu laqur'anun karim. Laqur'anun. Kenapa A kita baca dengan panjang? Kerana terdapatnya huruf mat selepasnya. Okey, sebab ada huruf mat selepas huruf hamzah ni lah. Ada alif kosong kan, maka baca dengan dua harakat. Laqur'anun karim. Tanwin 99 bertemu dengan huruf kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dengan dua harakat. Laqur'anun karim. Jangan baca nun. Laqur'anun karim, tak boleh. Laqur'anun karim. Karim. Rim dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat lah. Mad arid lis-sukun. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Fi kitabim. Fi dua harakat mad asli. Kita ta dua harakat, ada alif kecil mad asli juga.
fi kitabim maknun. Bim, B-I-M, bim. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al ghunnah. Jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dengan dua harakat. Fi kitabim maknun. Jangan baca macam ni. Fi kitabil. Fi kitabil maknun. Memanglah dengung, tapi dia tak masuk. Tak boleh lah. Idgham ma'al ghunnah, dia kena dengung dan kena masuk. Dua-dua kena. Dia bukan dengung je tapi tak masuk. Dia bukan masuk je tapi tak dengung. Dia kena dua-dua sekali. Sebab itulah dekat sini kita rapatkan bibir. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita nak masuk ke dalam huruf mim ni lah. B-I-M, bim. Fi kitabim maknun. Nun, man arid lisukun. 2 atau 4 atau 6 harakat dibaca. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu. Baris kena jaga. Baris kena jaga. La yamassuhu. Bukan la yamussuhu. Bukan la yamassahu. Okey, barisnya kena jaga. Yang baris atas, baca baris atas. Baris depan, baca baris depan. Baris bawah, baca baris bawah. Okey. La yamassuhu. Nak baca dengan berapa harakat? Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Nampak ada ombak rindu atas ni. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Maksilah tawilah. Perbezaan dia dengan maksilah qasirah dekat atas dia je. Atas huruf waw ni, tengok yang ini kosong. Yang ni atas huruf waw kecil ni ada ombak rindu lah. So yang ada ombak rindu ni kita panggil maksilah tawilah, panjang. Maksilah qasirah, pendek. Pendek 2 harakat, panjang 4 ataupun 5 harakat lah. La yamassuhu illal mutahharun. Illal. Pastikan baca dengan huruf lamnya bersabdulah. Illal. Jangan baca ilal. Ilal je. Ilal mutah. Ilal mutah. Tak nak. Illal. Illal. La yamassuhu illal mutahharun. Huruf ha ada sabdu tekankan. Mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Ikhfa hakiki, nun kosong bertemu dengan zai. Ikhfa hakiki, lidah jangan sampai mencecah ke lelangit. Lidah jangan sampai sentuh lelangit. Lidahnya jangan sampai kena ke lelangit. Ikhfa hakiki, biarkan lidah tergantung sahaja. Biarkan lidah di tengah-tengah sahaja. Tanzi, itu yang betul. Bukan tanzi. Tuan-tuan puan dengar pun dah tahu bunyinya tak sama kan. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum lum L-U-M, lum. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al ghunnah. Jumpa dengan mim sabdu di sini, terus dirapatkan bibir. L-U-M, lum. Tanzilum mir rabbil alamin. Mir. Nun kosong bertemu dengan ra. Nun kosong bertemu dengan ra, idgham bila ghunnah.
Tanwin ataupun nun kosong kalau bertemu dengan ra sabdu, bertemu dengan lam sabdu, hukumnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni apa maksud dia? Idgham maksud dia masuk bila dengan tidak gunnah, tidak dengung. Masuk dan tidak dengung lah. Macam tu. Tanzilum mir rabbil alamin. Rabbil, jangan baca rabbel. Rabbel. Jangan rabbel. Rabbil, okey. Tanzilum mir rabbil alamin. Huruf ain ada alif kecil lah. So baca dengan 2 harakat mad asli. Alamin. Min mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Kemudian ayat 81. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Afa bihadzal a tak panjang, fa tak panjang, b tak panjang. So tak nak ada yang baca afa bihadzal. Salah lah. A tak panjang, fa tak panjang, b tak panjang, ha kat sini yang panjang. Kenapa ha je yang panjang kat sini? Sebab ada alif kecil lah mad asli. Afa bihadzal zal, terus matikan dekat lam ni alif lam qamariyah. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Assalamualaikum Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Muka surat 537. Muka surat 537. Baik. Antum mudhinun. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Kemudian mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mislain saghir. Jumpa dengan mim sabdu, tak payah fikir banyak, tak payah pening-pening, terus rapatkan bibir, dengungkan dengan 2 harakat. Antum mudhinun. Mud lantunkan qalqalah sughra. Mud. Okey. Antum mudhinun. Lantunkan jangan baca mudhinun, tak nak. Mud. Kena ada de-nya tu. Mudhinun. Qalqalah ni saya rasa kalau saya tegur sampai bila-bila pun memang masih lagi akan ada baca salah. Dia dah biasa kan? Dah biasa daripada kecil bacanya tak lantun. Lepas tu tak ada yang tegur je lah. Masa kita kecil-kecil dulu, kita belajar dengan orang tua kita, belajar dengan ustaz-ustazah dulu. Zaman dulu-dulu kan orang cakap belajar mengaji ni sekadar belajar, sekadar baca je. Betul ke salah ke tolak tepi, asalkan boleh baca, asalkan khatam, macam itulah. Tapi ni kita umur dah berpuluh-puluh tahun, takkan kita nak gunakan konsep yang sama kan. Kita perbaikilah bacaan kita kan. Kita pun wajib belajar tajwid. Wajib tahu, bukan sunat, bukan harus ke apa, wajib. Wajib kena belajar tajwid ke atas kita lah, orang Islam lah. Supaya apa? Supaya bila kita baca Quran tu tak adalah kita baca salah. Okay. So kalau tak ada orang tegur, biar saya yang tegur. Huruf dal kat sini kena lantunkan. Okay. Mudhinun tak nak. Mudhinun tak nak. Mudhinun. Macam tu. Baik. Kemudian nun dibaca dengan panjang lah. 2 atau 4 atau 6 harakat.
Baik, kemudian ayat 82. Ayat 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُ. Tuan-tuan dan puan, jangan baca wayaj'alu. Okey. Betul ustaz, kecil-kecil dulu berlumba ngaji nak khatam. Jangan cakap tuan-tuan dan puan, saya pun sama dulu. Saya pun mula-mula kecil-kecil dulu sama. Asal dah muka surat belakang-belakang dah nak khatam, dah mula baca laju. Sebab apa? Bila kita khatam dulu zaman-zaman dulu-dulu kan, nanti kan mak ayah kita buat apa? Orang panggil bancaan Kalau orang Jawa cakap lah kan, buat bancaan, buat bubur apa panggil ni? Bubur putih, bubur merah, macam itulah, ataupun pulut kuning ke kan. Nak sambut kita ni dah khatam Quran. Kita nak tu benda tu dulu. Baik. Ambilkan buku asas dekat bilik itu, kat belakang tu penjuru. Atas kerusi. Okey. So itu zaman dulu-dululah. Zaman dulu-dulu kita tinggalkan benda tu. Kita mula perbaiki daripada sekarang lah. Kita nak bacaan kita ni berkualiti. Bukan nak khatam banyak kali, nak khatam cepat-cepat. Tak nak. Okay? Kita nak biarlah, tak apa. Khatam sekali ke, 2 kali ke. Khatamnya jaraknya panjang-panjang ke, jauh-jauh ke. Tapi bacaannya baik. Bacaannya berkualiti. Bacaannya terjaga, terpelihara daripada kesalahan-kesalahan. Okay? Bismillah. Wa taj'alu, huruf jim qalqalah. Okay, huruf jim qalqalah. Wa taj'alu. Wa taj'alu, ada lantun Bubuk buat pulut kuning, betul. Pulut kuning. Dulu macam tu lah. Saya pun saya masih merasa lagi zaman-zaman tu kan. Khatam je, khatam kali pertama lah. Khatam kali kedua, ketiga dah tak heran dah. Kali pertama budak-budak kan, uish, bangga bagi tahu kawan-kawan dah khatam apa semua. Lepas tu ibu saya pun buatkanlah pulut kuning kan, pulut kuning bagi dekat jiran-jiran. Ni dah khatam dah, doakan apa semua. Ustaz orang Jawa ke? Saya keturunan. Saya tak pandai cakap Jawa, tapi last yang cakap Jawa atuk saya lah, atuk nenek saya lah. Ibu ayah saya pun dah kurang dah. Buat bancaan kan, betul. Namanya bancaan lah. Bubur merah, bubur apa? Bubur merah, bubur putih macam tu. Okey. Terkenal di Johor kan? Betul lah. Saya tak tahu lah negeri lain. Kalau dia kata terkenal dekat Johor, betul tu. Sebab saya orang Johor kan. Orang Muar kan. Sebab itu ibu saya buat macam tu. Buat bubur, dah khatam. Okey. Bismillah. Wa taj'aluna rizqakum. Jangan rizqukum. Saya risau dekat sini. Saya risau dekat huruf qaf ni Kang, jadi baris depan pula Kang. Rizqukum. Qaf baris atas ya tuan-tuan dan puan. Qaf baris atas. Rizqakum. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Annakum, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Annakum tukadzibun. Bun mad arid disukun, baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Saya pun orang Muar. Ustaz, kita satu daerah orang Muar. Ramai rupanya orang-orang kampung saya sini Puan Fatimah, Puan Rohiza. InsyaAllah lah ada rezeki, mana tahu terjumpa-jumpa tepi jalan ke apa kan. Mana tahu bila saya balik kampung ke apa. Sekarang saya kat KL. Kadang-kadang hujung minggu, kalau saya tak balik Melaka, saya balik Muar macam tu. Betul kata Ustaz, dulu belajar sekerat belajar, tak ngerti tajwid pun betul. Zaman dulu tajwid ni kita tak tekankan sangat.
Kita lebih kepada baca, khatam, baca, khatam, baca, khatam. Sekali dengar, tonggang langgang rupanya. So, bila dah mengaji betul-betul, dah masuk sekolah, dah masuk U semua, oh, baru tahu betul-betul kena baca macam ni, ada hukum dia, ada cara bacaan dia. Itulah apa yang saya cuba applykan dekat tuan-tuan dan puan sekarang ni. Okay. Apa yang saya tahu, apa yang saya belajar, saya sampaikan balik dekat tuan-tuan dan puan. Saya pun ada juga benda yang saya tak tahu kan. Ada juga benda yang tak tahu, bagi tahu saya, kongsi dengan saya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya pun orang Muar, tiba-tiba ramai orang Muar. Jimat, Puan Rushidah Ahmad pun katanya orang Muar juga. Orang Parit Kroma lah, dekat dengan rumah saya. Saya orang Melaka, tak jauh dari Kampung Alai. Saya dekat Alai. Dekat Pematang Pasir. Orang rumah lah. Apa? Rumah tua orang rumah saya. Bukan saya orang Muar. Okey. Baik, kemudian kita pindah Kita pindah ayat 83. Bismillah. Falaula idza balagatil hulqum. Falaula, huruf fa ni pun satu. Sampai ke hari ni. Masih lagi ada yang tukarkan huruf fa jadi waw. Jadi walau pula. Dekat sini bukan walau, dekat sini falau. Okey? Dekat sini falau. Falaula, panjang la di sini 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil. Falaula idza balagatil hulqum. Balagatil. Jangan baca huruf ain. Ini bukan huruf ain, ini huruf ghain. Tiba-tiba baca idza bala'atil. Tak nak, salah. Idza balaghatil. Macam tu. Idza balaghatil hulqum. Okey. Falaula idza balaghatil hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Jangan laju-laju tengok dekat sini. 1 dengung, 2 dengung, 3 dengung. Kalau laju-laju tu takut-takut terlajak, takut-takut tergelincir. Wa antum hina idzin tanzurun. Nampak? Orang kalau tak pandai baca Quran pun, dia dengar pun macam, kenapa baca macam ni? Kenapa laju sangat ni? Kejar apa ni kan? Kejar apa ni sebenarnya ni? Takut macam tu lah kan? Baca slow-slow lah. Tak apa, tak payah laju-laju. Wa antum hina idzin tanzurun. Okey. Wa antum hina idzin tanzurun. Nampak? Macam mana nak bacanya tu? Okey, wa antum. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Okey, dengungkan 2 harakat. Ingat ikhfa hakiki, saya tak nak ulang benda dia banyak kali lah. Saya cakap sekali terus ingat, masuk dalam kepala. Ikhfa hakiki, lidah jangan sampai cecah ke langit. Ingat sampai mati. Okey? Wa antum, tak nak wa antum tak nak. Ingat benda tu. Saya cakap ikhfa hakiki, automatik terus kita ingat dalam kepala daripada kita punya otak kita. Okey, kita terus pergi dekat lidah, jangan naik. Okey, macam itulah untuk ikhfa hakiki. Okey, wa antum hina idzin tanzurun. Tanwin tak selari bertemu ta pun ikhfa hakiki juga. Nun kosong bertemu dha
pun ikhfa hakiki juga. Nampak tak? Ada 3 ikhfa hakiki dalam ayat yang pendek ini. Wa antum hina idzin tanzurun. Macam tu. Baik. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu ha pedas, wa nahnu aqrabu 1500 lebih sekarang yang sedang menuntun. Tolong, saya minta, saya merayu sangat-sangat, tolonglah huruf qaf kena lantun. Huruf qaf kena lantun. Okey. Aqrabu, jangan aqrabu tak lantun langsung, ataupun lantun aqrabu. Tak nak. Huruf qaf dia kena bulat. Aqa. Macam tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Kum, mim tanda sukun, mim tanda mati. Izharus syafawi, matikan dengan jelas, matikan dengan terang, tidak perlu dengung. Ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walakin la. Kan saya katakan tadi kan, kalau nun kosong bertemu dengan lam sabdu, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tidak perlu dengung. Killa. Tak payah dekat sini. Walakin la. Tak payah. Salah tu. Tak payah macam tu. Walakin la tubsirun. Tuba. Kol-kolah lagi, lantunkan lagi. Tubsirun. Huruf ta ya. Huruf ta, jangan huruf ya. Huruf ta, jangan huruf ya. Okey? Killa tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin. Falaula in kuntum. Falaula mad jaiz munfasil. Nampak ada ombak rindu tak kat sini? Mad jaiz munfasil. Baca berapa harokat? 4 ataupun 5 harokat. Falaula in kuntum. Bukannya in kuntum. Wah, orang lain bukan main susah lagi nak dengung-dengungkan, nak kena kawal lidah apa semua. Kita senang-senang je. In kuntum. Falaula in kuntum. Salah, tak boleh. Okey. Falaula in kuntum ghayra madinin. Ghayra, bukan aira. Bukan huruf ain, huruf ghain. Ghayra madinin. Di panjang Di panjang, kenapa? Sebab ada huruf mad. Apa huruf madnya? Huruf ya kosong dekat sini. Ghayra madinin. Ghayra madinin. Settle. Ayat 87. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Nampak?
Lagi saya tegur ikhfa hakiki, lagi saya tegur ikhfa hakiki, makin dia datang, makin dia datang, makin dia datang. Makin banyak in kuntum, in kuntum. So kalau daripada awal baca Quran dah in kuntum sampai ke khatam lah baca in kuntum, in kuntum. Okey? Sebab tu saya tegur satu-satu ni. Okey? Sebab tu saya tegur satu-satu. Tarji'u, jangan baca yarji'u. Ini pun benda yang selalu terjadi, sangat-sangat risau saya. Okay? Sangat-sangat risau. Ya betul, memang kita tak perasan. Betul. Memang kita tak perasan. Tapi sampai bila? Tapi sampai bila kita nak tak perasan je. Okay? Tarji'u, bukan yarji'u. Okay? Tarji'u. Tarji'unaha. Berapa harakat? Ha ni. 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Tarji'unaha in kuntum. Ikhfa hakikinya dua-dua. Nun kosong bertemu kaf, nun kosong bertemu ta. Dua-dua ikhfa hakiki. In kuntum. Tum mim mati izhar syafawi. Tum sadiqin. So panjang, ada alif kecil, 2 harakat mad asli. Diqin. Qin mad arid disukun, 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Fa'amma, jangan baca wa amma. Jangan baca wa amma, bukan huruf waw, huruf fa. Fa, fa, fa. Fa'amma, mim sabdu wajibul gunna. Dengungkan 2 harokat. Rapat bibir. Rapatkan bibir terus. Rapat bibir tu maksud saya dia bersentuhan je tau. Maksudnya bibir atas dengan bibir bawah ni dia bersentuhan lah. Dia tak ada gap langsung. Dia bersentuhan terus. Itu maksud saya rapat. Janganlah rapat sampai ditekan-tekan. Sampai ditekan-tekan lah. Tak payah sampai macam tu. Cukup dia sekadar menyentuh sahaja. Nampak? Ma panjang ma jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ilka nun kosong bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Ilkana minal muqarrabin. Muqarrabin. Apa yang saya nak tegur dekat sini tuan-tuan dan puan? Baca muqarrabin. Tuan-tuan dan puan, baca muqarrabin. Jangan baca mukarrabin. Mukarrabin. Salah. Bukan mukarrabin, tak ada. Muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Jangan mukarrabin, tak ada. Jangan baca macam tu, salah. Muqarrabin, okey? Muqarrabin. Kemudian ayat 89. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Okey, apa yang saya nak tegur dekat ayat ni? Yang pertama dekat sini. Ramai lagi yang baca macam mana tahu? Dengar baik-baik Dia baca macam mana? Dia bukan baca farauhu, dia baca faraihu. Tuan-tuan dan puan percayalah cakap saya, itu apa yang saya dengar selama ni. Okey, mungkin kalau dalam 10 orang akan ada 4 orang yang baca macam tu. Mungkin ada 5 orang yang baca macam tu. Tak tahulah sama ada tak perasan ke, ataupun memang keliru ke, ataupun memang tak tahu. Nak kata tak tahu, takkanlah tak tahu kan, sebab huruf waw yang lain dia baca elok je. Tapi bila sampai part ni je,
Okey? Dia jadi Faroi pula. Saya dah pening macam mana datang Faroi ni? Saya tunjuk dekat dia. Kalau saya tunjuk satu-satu. Kalau Faroi dia huruf ya, dia jadi Faroi. Dia okey, faham. Baca balik Faroi balik. Daripada Farau jadi Faroi. Mungkin sebab sama-sama huruf lin kot. Saya pun tak tahulah kenapa. Tapi memang ada orang baca macam tu. Faraihu. Kan sekali dengar kan macam betul kan. Sekali dengar kan macam elok je. Faraihu wa raiha. Ngam-ngam pula sini. Sama-sama pasangan Roy. Padahal dekat sini bukan Roy. Sini Row. Okey. Tolong take note. Take note dekat sini. Okey. Farau. Macam mana nak eja dia? R-O-U. Bukan R-O-I. Kalau R-O-I tu yang jadi Roy tu. Bukan Roy. Row. Okey. Row. Okey. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua pula. Ini lagilah banyak. Saya boleh cakap kalau ada 10 orang, 9 orang baca macam ni. Apa dia? Farau. Ini kalau tak percaya cakap saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Cek diri sendiri baca macam mana selama ni. Saya selalu cakap huruf ro baris atas itulah ro. Ro baris atasnya ro lah. Bukannya ro baris atas jadi ra. Tiba-tiba jadi farau. Bukan farau, tak ada. Farau beza Farau dengan farau tak sama. Tolong. Farauhu. Terus muncungkan dekat sini, dengungkan. Okey, jumpa dengan waw idgham ma'al gunnah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Maaf baru masuk, busy sikit sebab 23 hari bulan 12 nak buat kenduri kahwin anak perempuan saya. Alhamdulillah. Tahniahlah diucapkan dekat anak perempuannya bertemu jodoh. Tahniah juga dekat ibunya kerana dapat menantu. Semoga perjalanan majlis berjalan dengan lancar insya-Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Amin. Baik. Farauhu wa rai. Yang ni baru betul rai. Farauhu wa raihanu. Idgham ma'al gunnah lagi Idgham ma'al gunnah lagi. Apa ni? Tanwin 99 bertemu dengan waw. Idgham ma'al gunnah lagi. Munculkan bibir lagi lah. Wa raihanu wa jannatu na'im. Jangan baca panjang. Wa jannatu na'im ataupun wa jannatun na'im. Dah pandai-pandai pula ditambah sabdu kat sini. Tak boleh okey. Pendek kat sini pendek, cumanya dekat nun ni kena sambung lah. Kena dengung lah. Dekat nun ni kena dengung lah. Wajibul gunnah kan. Wa jannatu na'im. Wa jannatu na'im. Teng. Wa jannatu na'im. Okey, macam tu boleh selesai Kemudian ayat 90. Ayat 90. Okey, ayat 90. Bismillah. Wa amma in kana min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin. Wa amma mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Kemudian ma dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat di sini mad jaiz munfasil. Wa amma in
kana min nampak tak? Sekali lagi ikhfa hakiki kita jumpa lagi. Memang takkan dapat lari punya. Memang takkan dapat lari. Suka tak suka, suka tak suka, memang kena tempuh juga benda ni. Kana min nun mati, nun sukun bertemu dengan hamzah. Izharu halqi dibaca dengan jelas dan terang. Kana min ashabil yamin. Shod pastikan tebal ya. Huruf shod pastikan dibaca dengan tebal. Jangan nipis sangat. Kalau nipis sangat dia jadi huruf sin. Asha. Ada bukan as, dia as. Nah, okey. Min ashabil yamin. Baik. Kemudian ayat 91. Fasalamul laka min ashabil yamin. Fasalamul laka. Fasalamul. Lam yang ni ada alif kecil tau. Bulatkan. Semua ambil pensil, bulatkan dekat Quran masing-masing. Sebab apa? Takutkan ingatkan dekat sini ada tengah baca malam-malam kan, malam-malam dengan mata kabur-kabur, ngantuk-ngantuk. Ni apa benda ni, ulat ke? Ni apa benda, semut ke? Ini apa benda ni, kotor ke? Takut tak nampak. Ingatkan benda ni apa benda, rupa-rupanya alif kecil. Kat sini alif kecil. So kena baca dua harakat lah mak asli. Okey. Fasalamul. Jangan fasalamul. Tak nak, salah. Fasalamul laka. Tanwin 99 bertemu dengan lam sabdu idgham bila gunnah, tidak dengung. Fasalamul laka min ashabil yamin. Terus ayat 93, ayat 92. Wa amma in kana minal mukadzibina dallin. Wa amma mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Banyak hari ni wa amma fa amma. Okey, mim sabdu wajibul gunnah, dua harakat didengungkan. Kemudian ma ada ombak rindu di atasnya, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Kana nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Kana minal mukadzibina dallin. Saya harap dekat sini tak ada yang baca salah lagi lah. Sebab apa? Surah ni kita baca, ayat ni, perkataan ni kita baca 5 kali dalam sehari. Kita baca 5 kali dalam sehari dan tak boleh salah. Ayat yang sama, baris yang sama, panjang yang sama, huruf yang sama. Saya harap dekat sini tak ada masalah. Okey? Okey, dalam surah Fatihah kita bacakan waladdallin. Sama macam ni. Mukadzibina dallin. Pastikan bila dah baca panjang dha 6 harakat ni, lekatkan sekejap dekat lam ni. Lekatkan sekejap dekat lam ni. Jangan dolin. Tak lekat langsung. Dolin. Tak boleh. Dia kena dolin. Nampak tak? Lekatkan dia. Lekatkan dia, beratkan dia sikit kat situ. Mad lazim kalimi mustaqal. Mad lazim kalimi mustaqal. Tuan-tuan dan puan tulis dekat Quran. Tulis kat Quran masing-masing. Tulis kat bawah dia ke, tulis dekat mana-manalah. Tulis mad lazim kalimi mustaqal. Okey? Ustaz, idgham ma'al gunnah dengan idgham wajibul gunnah macam mana nak kenal? Dia bukan idgham wajibul gunnah. Dia idgham ma'al gunnah.
Satu lagi wajibul gunnah je. Okey. Kejap kita ambil masa sikit kat sini Saya kena terangkan dekat sini. Okey, jom tengok. Macam mana kita nak tahu dia sama ada dia idgham ma'al gunnah ke dia wajibul gunnah? Sebab sama je, dua-dua mim sabdu. Okey, jom tengok dekat sini. Tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali, wajibul gunnah ni apabila huruf mim sabdu ataupun huruf nun sabdu sebelumnya dia bukan tanwin ataupun nun kosong. Okey, dapat tak? Contoh, saya bagi beza je lah terus senang Saya bagi beza je biar nampak. Ini, nampak anak panah merah ni kan? Okey, nampak anak panah merah ni saya tunjuk Ini wa amma ni, ini wajibul gunnah. Okey. Bawah yang ni fanuzulum ni mim sabdu juga, tapi ini idgham ma'al gunnah. Kita tengok apa beza dia. Kalau wajibul gunnah, dia mim sabdu ataupun nun sabdu, tetapi dia tak ada sebelumnya tu dia bukan tanwin ataupun bukan nun kosong. Dia sendiri. Nampak dekat sini dia sendiri, tiba-tiba dah mim sabdu je. Sebelumnya huruf hamzah, nampak? Dia tak ada kaitan dengan tanwin, dia tak ada kaitan dengan nun kosong. Itu wajibul gunnah. Dia berdiri dengan sendiri. Mim sabdu tu dia berdiri dengan sendiri. Okey? Nun sabdu tu dia berdiri dengan sendiri. Tetapi kalau idgham ma'al gunnah pula, dia mim sabdu juga. Tapi sebelumnya dia ada tanwin. Sebelumnya dia ada tanwin ataupun dia ada nun kosong. Okey, itulah beza wajibul gunnah dengan idgham ma'al gunnah. Okey, dapat tak dekat situ? Saya harap menjawab soalan lah. Okey. InsyaAllah. Harap-harap fahamlah kat situ. Baik. Kemudian ayat 93 ni. Bismillah. Fanuzulum min hamim. Ini idgham ma'al gunnah lah. Dia mim sabdu. Tapi sebelumnya ada tanwin. So tanwin bertemu dengan mim sabdu. Ada macam tu. Macam ni kita tak cakap hamzah bertemu mim sabdu. Tak ada. Kita akan cakap ini mim sabdu sahaja. Sendiri, sorang-sorang je. Tapi yang ni kita kena cakap tanwin bertemu dengan mim sabdu. Itu pasangan dia macam tu. Nun kosong bertemu ini. Mim kosong bertemu ini. Tanwin bertemu ini. Tapi kalau macam ni kita tak panggil hamzah bertemu mim, tak ada. Ini kita cakap dia mim sahaja je. Itu maksudnya lah. Okey. Faham Alhamdulillah Ini idgham ma'al gunnah lah. Jumpa dengan mim sabdu dekat sini. Terus rapatkan bibir. Dengungkan dua harakat. Fanuzulum min hamim. Nun mati izhar halki. Matikan dengan jelas dan terang. Hamim. Mim panjang Mim. Mad arid lisukun lah. Baik. Kemudian ayat 94. Watasliyatu jahim. Watas shot tebal. Watasliyatu jahim. Siapa-siapa yang masih keliru lagi huruf jim, huruf ha, huruf kha, seeloknya eja lah. Ambil lah dekat sini, ambil pensel, eja lah dekat atas dia ke kat bawah dia ke, tulis jim baris atas J, ja, tulis atasnya J A. Yang ni hi, tulis bawahnya ha pula H I. So kita baca, kita tahu J A ja, H A hai, jahi, jahim, kita baca macam tu. Eja je, tak ada masalah pun. Ustaz, tak boleh ke ustaz, tak berdosa ke? Habis kalau tak tulis, kalau baca salah, tak berdosa ke? Okey, kalau tak tulis, lepas tu baca salah, tak berdosa ke kat situ? Kita tulis tujuannya untuk apa? Untuk kita baca betul lah. Kan kita memang diwajibkan untuk baca Quran dengan betul. Ada orang cara dia tak payah tulis, dia ingat dalam kepala. Itu cara orang. Cara kita kena tulis. Kita tulislah, tak ada masalah pun. Okay, tak ada masalah pun. Watasliyatu jahim. Ha pedas lah tapi. Ha pedas lah tapi kat sini. Ha pedas Jahim. Jangan pula ha simpul. Ha pedas. Jahim. Okey.
Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna nun sabdu wajibul gunna dengungkan dua harakat. Inna hadza lahuwa haq. Pendek lahuwa haq. Tak nak lahuwa haqqul. Tak nak. Pendek je. Lahuwa haqqul yaqin. Yakin. Kin mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Kemudian fasabbih bismi rabbikal azim. Ini apa saya selalu pesan, jangan baca apa? Jangan baca fasabbih. Fasabbih. Tak nak, salah. Fasabbih B-I-H bih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bismi. Hamzah wasal dekat tengah-tengah kalimah tidak perlu dibaca. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, selesai surah Al-Waqi'ah. Kita nak masuk surah Al-Hadid, surah yang baru, surah Al-Hadid. Minta maaf Ustaz, kena undur diri dulu, ada tugas. Tak apa, tak ada masalah. Itu pun okeylah, dah masuk tadi kan, daripada pukul 3 dah dapat ilmu, dah dapat manfaat. Alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah pun. Siapa-siapa yang mungkin ada orang datang ke, ada tugas ke, tiba-tiba ada emergency ke, tak apalah, pergi, tak ada masalah. Yang penting dah dapat ilmu walaupun sedikit tapi berterusan. Biarpun sedikit tetapi berterusan, istiqomah. Okey, insya-Allah. Baik, surah Al-Hadid kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah. Ba ada sabdu, ha tak panjang. Sabbaha lillah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ma fis samawati wal ardh. Jangan kita pandai-pandai tambah fis samawati wa ma fil ardh. Tak boleh tak boleh. Ada ayat yang memang samawati wal ardh, ada ayat yang ada wa ma fil ardh. Dia bukan suka-suka boleh letak, suka-suka boleh buang, tak boleh. Dia ada maksud dia. Kalau ada ma tu maksud dia apa? Kalau tak ada ma tu maksud dia apa? Benda ni kena hati-hati. Sebab apa? Dia boleh mempengaruhi makna ayat tersebut. Jangan sampai tambah-tambah, buang-buang, tak boleh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Ki mad arid li sukun lah, baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Kemudian ayat yang kedua. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu ada waw kecil kat sini, 2 harakat maksilah qasirah. Lahu mulkus sama, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah di sini. Okey, terus masukkan mulkus, jangan mulkul sama, jangan. Tak payah bunyikan lam ni, tak payah. Terus masuk ke dalam huruf sin sabdu ni. KUS kus. Lahu mulkus samawati wal ardh. Sama macam atas. Yuhyi wa yumit. Yuhyi. Nampak tak ada satu lagi ya? Satu ya baris bawah, lepas tu ada ya kosong kat sini. Ya yang kepala dia kecil ni. Baca 2 harakat. Baca dengan 2 harakat di sini, okey? Yuhyi wa yumit. Yi ni kena 2 harakat ya, tuan-tuan dan puan-puan.
Yuhyi wa yumit. Panjang. Mit. Lepas tu ta dekat hujung ni hamaskan dia. Anginkan. Yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanwin tak selari bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki. Dengungkan dua harakat. Jangan syai'in qadir. Syai'in. Salah. Syai'in qadir. Nampak tak? Bunyi dia tak sama kan dengan syai'in kan? Lain. Bila kita letakkan lidah kita pada tempat yang betul, insya-Allah huruf yang keluar, bunyi yang keluar akan jadi bunyi yang betul lah. Dia sekarang ni yang membezakan bunyi tu adalah macam mana cara kita mengawal kita punya lidah kita, kedudukan dia dekat mana, kita letak lidah kita dekat mana, kita letak bibir tu macam mana. Semua tu mempengaruhi lah bunyi-bunyi yang keluar daripada mulut kita. Itu namanya mengaji. Itu namanya mengaji. Gunakan suara, gunakan anggota-anggota, gunakan rongga-rongga kan. Kalau kita mulut kita diam je macam ni je. Itu dah bukan mengaji. Itu dah baca dalam hati namanya. Okey. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwalu wal. Jangan awwalu wal akhiru wal zahiru. Salah. Tak boleh. Huruf waw ni waw yang ada baris, bukan waw kosong. Kalau waw kosong barulah boleh baca panjang, tapi ini waw yang berbaris, bermakna dia bukan huruf mat lah, bukan huruf mat, janganlah baca panjang. Huwal awwalu wal akhiru wal boleh? Wal zahiru wal batin. Tuan-tuan dan puan, tolong siapa-siapa yang ada kesedaran, yang mengaku, Ustaz, saya ni memang lemah panjang pendek, saya mengaku. Tuan-tuan dan puan, ambil pensel, tuliskan dekat bawah ni, tulis pendek. Tulis pendek. Kenapa? Sebab akan ada yang baca macam ni. Wal batin. Confirm saya cakap. Memang akan ada baca macam tu. Tin ni tak panjang ni tuan-tuan dan puan. Tin tak panjang. Kenapa tak panjang? Sebab tak ada huruf mat. Bukannya to, ya, nun. Tak ada huruf ya pun. To, nun. Tak ada huruf mat, maka tak panjang lah. Wal batin. Cukup, pendek je. Okey? Tulis kat Al-Quran masing-masing, tulis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yang ni barulah baca jelas. Barulah tak payah dengung sebab dia tanwin selari. Yang ni tanwin tak selari kan? Yang ni tanwin selari. Tanwin selari, dengung lah. Saya mengaku, nampak? Dah ada yang mengaku. Berani mengaku. Alhamdulillah, nampak? Orang yang berani kan? Okey? Alhamdulillah. Tuliskan kat bawah ni tulis pendek. Supaya kita tak baca panjang lah nanti. Syai'in, izharu halki, jelas dan terang. Syai'in alim. Alhamdulillah. Habis surah Al-Waqi'ah. Lepas tu kita masuk sikit dekat surah Al-Hadid. Jom. Sebelum kita habiskan, kita tamatkan live kita, saya nak mengajak semua ni, 1,800 lebih ni, kita recap balik, kita belajar balik, kita baca balik satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi saya tak dapat nak tarik tinggi-tinggilah. Tak dapat nak baca kuat-kuat sangat sebab saya rasa dia dah start dah ni. Bila tekak saya ni dah dipaksa setiap hari ni, dia dah start jadi dah hilang ni suaranya ni. Harap-harap okeylah esok lusa. Jangan esok lusa pun masih terus hilang ke apa ke, dah payah dah, mengganggu saya punya kerja pula nanti kan. Okey? Saya baca slow-slow je lah suara saya dah hilang ni, dah perik-perik dah ni. InsyaAllah, jom kita habiskan terus satu muka surat penuh bersama-sama. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah insyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Alhamdulillah. Jadi begitulah apa yang saya dapat kongsikan sama-sama. Saya dah all out dah ni. Okey, saya dah all out, saya dah bagi apa yang saya tahu. Saya dah bagi apa yang saya belajar dulu-dulu semua, apa yang boleh dikongsikan, saya kongsikan semua. Tak ada sikit pun yang saya sorok-sorokkan daripada tuan-tuan dan perempuan. Okey, jadi saya harap sahabat-sahabat semua dapat sesuatu
dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, kongsikan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jangan pandai baca Quran seorang-seorang, tak seronok. Tak seronok kalau kita pandai baca Quran seorang-seorang. Kita nak semua orang dekat sekeliling kita pandai baca Quran. So nanti ni kan lagi berapa hari je ni nak Ramadan ni kan? Nak masuk bulan puasa kan. So nanti bila tadarus, bila semua pandai baca Quran, perjalanan tadarusnya lancar je lah. Lancar, semua pun baca dengan baik, baca dengan elok, baca dengan betul. So kita pakat ajak adik-beradik kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, semua yang kita kenal untuk kita sama-sama belajar Al-Quran. InsyaAllah seronok belajar Quran. Sebab itulah kita cakap seronok cinta Al-Quran. Sebab apa? Bila kita dah pandai baca Quran tu, bila kita dah pandai baca Quran, mula-mula memanglah apa-apa pun perlukan pengorbanan kan. Nak kena tempuh rasa malas lah, nak kena tempuh rasa ngantuk lah, nak kena tempuh tak ada masa lah dan sebagainya. Itu semua kita kena tempuh supaya apa? Dia punya end result nanti, hujung-hujung nanti kita akan rasa kemanisannya apabila kita dah pandai baca Quran. Rasa seronok nak baca Quran, rasa macam kalau sehari tak baca Quran tu, rasa macam tak lengkap je, rasa macam kosong je. Kalau tuan-tuan dan puan dah ada rasa macam tu, maka bersyukurlah. Kerana apa? Tak semua orang boleh ada perasaan yang macam tu. Kita nak ada rasa macam tu. InsyaAllah semoga Allah pupuk hati kita untuk kita rajin, untuk kita rasa seronok dan kita cintakan Al-Quran. Baiklah, jadi Alhamdulillah untuk hari ini, terima kasih saya nak ucapkan kepada semua yang hadir daripada awal sampai habis, yang masuk lambat ke, yang cepat lepas tu keluar ke, tak ada masalah. Asalkan sahabat-sahabat semua dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Akhir sekali, saya nak mengajak kepada semua yang hadir pada hari ini yang masih belum menjadi ahli cepat Quran, jom saya nak ajak semua untuk sama-sama jadi ahli cepat Quran. Tuan-tuan dan puan, perbetulkan bacaan Al-Quran, okey? Perbetulkan bacaan Al-Quran, cantikkan bacaan Al-Quran. Tak perlu modal banyak-banyak pun. Tak perlu letak komitmen pun dekat diri sendiri, nak kena bayar bulan-bulan, tak perlu. Cukup bayar sekali sahaja seumur hidup sebagai yuran keahlian. Okey? Kemudian tuan-tuan dan puan boleh belajar sampai bila-bila. 011-1621-7797. Nampak tak nombor dekat sebelah saya, nombor dekat bawah ni? Simpan nombor telefon ni. Siapa-siapa berminat untuk nak jadi ahli cepat Quran, bayaran RM280 sekali bayaran sahaja. Lepas tu belajarlah sampai bila-bila. Kami bagi modul, kami bagi buku, kami bagi nota, kami bagi latihan, kami bagi video. Video bukan satu, bukan dua. Kita ada lebih daripada 200 video yang akan kita bagi kepada tuan-tuan dan puan. Lebih daripada 200 video, banyak tak banyak yang kita akan bagi dekat tuan-tuan dan puan, dan kita akan bagi konsultasi percuma kepada tuan-tuan dan puan seumur hidup. Nampak tak? Bayar sekali je seumur hidup, tapi kelebihan dia beruntung sampai bila-bila. So, siapa-siapa berminat, cepat-cepat sekarang simpan nombor telefon ini, nombor sebelah saya ni, kemudian WhatsApp saja untuk jadi ahli cepat Quran. 011-1621-7797. InsyaAllah, sahabat-sahabat semua, saya rasa cukuplah sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang, pada waktu yang sama, pada page yang sama. Dan jangan lupa siapa-siapa yang belum follow lagi page kita, follow page kita, tekan butang like dan juga tekan butang loceng. Sahabat-sahabat semua, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan sepanjang pengajian pada hari ini. Jadi saya akhiri dengan hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya,
kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man Sanyan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban. Dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.